Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap murid-murid berada di rumah dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Dan kalau boleh duduk di rumah, tolong jaga kesihatan, tolong jaga keselamatan dan senyum-senyum selalu. Sama-sama kita doakan agar wabak COVID-19 ini berlalu pergi dan diri kita diberikan perlindungan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan sambung lagi pengajian kita iaitu melalui mata pelajaran fiqh. Pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan solat sunat tahajud. InsyaAllah sebelum ni kita telah belajar berkenaan dengan solat sunat tarawih. Yang mana solat sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat sama ada dilakukan secara berjemaah ataupun secara bersendirian. Itu solat sunat tarawih. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan dengan solat sunat yang seterusnya iaitu solat sunat tahajud. Baik. Sebelum kita pergi kepada macam mana cara nak buat solat sunat tahajud ni, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat tahajud. Baiklah murid-murid, tahajud ini kalau nak diikutkan telah dibahaskan oleh ulama tabi'in terdahulu, yang mana hasil daripada perbincangan tu ada 3 perkara yang disimpulkan berkenaan dengan tahajud, iaitu yang pertama, solat sunat tahajud ni ialah solat yang dilakukan bila mana kita tidur, lepas tu kita bangun, kita solat, lepas tu kita tidur balik, lepas tu kita bangun untuk solat. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia bagi tahu tidur yang lama, lepas tu bangun dan solat. Dan pandangan yang ketiga menyatakan bahawa solat sunat yang dilakukan selepas solat Isyak. Itu perbahasan ulama lah berkenaan dengan solat sunat tahajud. Boleh rujuk dekat web page JAKIM berkenaan dengan fatwa kebangsaan berkenaan dengan solat sunat tahajud. Dekat pejabat mufti wilayah pun boleh rujuk, ataupun boleh rujuk mana-mana pejabat mufti berkenaan dengan persoalan apakah solat sunat tahajud. Baik, InsyaAllah hari ini kita akan terus kepada apakah pengertian solat sunat tahajud. Kita lihat pengertian dia dulu. Baik, pengertian dia, dengar Ustaz baca, nanti kamu ikut. Solat sunat tahajud ialah solat 2 rakaat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur, walaupun tidur sebentar. Nampak tu? Dia kata solat 2 rakaat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Bagi Ustaz, kalau awak nak hafal pengertian ni sangat mudah. Bila orang tanya solat sunat tahajud tu apa? Yang pertama mesti ingat 2 rakaat. Dia mesti 2 rakaat. Dan yang kedua, dia dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Ataupun kalau nak senang hafal, 2 rakaat mesti lepas bangun tidur walaupun tidur sekejap. Tapi kalau nak bahasa tu lagi indah, lagi sempurna, hafalah ayat yang ada dekat dalam buku ni. Solat 2 rakaat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Tidur sebentar ya. Tidur tak berdengkur pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting tidur. Tapi bukan tidur-tidur ayam. Dia tak tidur pejam mata je. Itu bukan tidur. Tidur mesti kamu tak perasan, tiba-tiba bangun, masa dah berlalu. Itu maksudnya kamu tidur. Baik. Kita ulang sekali lagi pengertian solat sunat tahajud. Ustaz baca. Solat sunat tahajud ialah solat 2 rakaat yang dilakukan selepas bangun daripada tidur walaupun tidur sebentar. Itu merupakan definisi ataupun pengertian solat sunat tahajud. Baiklah murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, kita terus kepada perkara yang kedua, iaitu waktu solat sunat tahajud. Bila waktu solat sunat tahajud ni? Kan mesti ramai tanya. Saya selalulah dengar Ustaz solat sunat tahajud, tapi bila nak buat? Okey, dekat dalam buku ni ada bagi tahu.
Waktu solat sunat tahajud ialah selepas solat isyak hingga terbit fajar. Afdal dilakukan 1/3 akhir malam, iaitu lebih kurang jam 2 pagi sehinggalah sebelum subuh. Seulang, waktu dia bila? Selepas solat isyak hingga terbit fajar. Maksudnya, lepas awak solat isyak, awak tidur. Tidur sekejap pun tak apa. 5 minit, 10 minit, awak terjaga. Boleh tunaikan solat sunat tahajud. Sebab definisi dia kata apa? Tidur walaupun tidur sebentar. Tak kisahlah sebentar tu berapa minit. Yang penting awak terlelap. Terlelap, memang awak yakin awak tidur. Awak bangun dan insyaAllah boleh dirikan solat sunat tahajud. Tapi yang paling penting waktu dia mesti selepas solat isyak. Kalau lepas solat maghrib, awak tidur. Lepas tu awak bangun, belum masuk isyak lagi, awak nak buat solat sunat tahajud. Tak boleh. Sebab syarat dia mesti selepas solat isyak. Kalau nak tidur tu, tidur lepas solat isyak. Jangan tidur lepas solat maghrib, takut tak bangun solat isyak. Baik. Dan dia kata afdal. Afdal tu maksudnya yang terutama ataupun yang terbaik dilakukan 1/3 akhir malam, iaitu bersamaan lebih kurang jam 2 pagi dan ke atas. Maksudnya pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Waktu tu waktu yang afdal ataupun waktu yang terbaik untuk kita dirikan solat sunat tahajud. Baiklah murid-murid. Kita lihat pula kepada jumlah rakaatnya. Kalau kita lihat dalam perenggan pengertian di atas, dah sebut bilangan rakaat. So, kita lihat pula kat bawah, dia kata jumlah rakaatnya tidak terbatas dan sekurang-kurangnya 2 rakaat dengan 1 salam. Maksudnya, tak kisah nak buat berapa banyak sekalipun rakaat, tapi sekurang-kurangnya 2 rakaat, 1 salam. Tapi, Ustaz, kalau saya nak buat 4 rakaat boleh tak? Boleh. Tapi buat juga 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Ustaz, saya nak buat 8 rakaat boleh tak? Boleh. Buatlah 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Sampailah habis 8 rakaat. Maksudnya kalau 8 rakaat, 4 salam. Dia tak ada batas. Lagi mana kamu rasa kamu nak tahajud lagi. Buatlah. Yang penting, buat. Jangan asyik nak persoalkan, nak buat solat ni banyak-banyak, nak buat apa? Tak payah nak persoalkan buat banyak. Buat yang 2 dulu. Mampu atau tidak. Tapi insyaAllah anak-anak murid Ustaz doakan kamu dapat mendirikan solat-solat ni dengan baiknya insyaAllah. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Iaitu berkenaan dengan kaifiah solat sunat tahajud. Baik, bila sebut berkenaan dengan kaifiah, ianya mestilah berkenaan dengan tata cara untuk mendirikan solat sunat tahajud. Baik, cuba kita lihat. Yang pertama sekali, mestilah niat. Apa saja perkara yang kita buat berkenaan dengan ibadah, mesti ada niat. Lebih-lebih lagi dalam solat, mesti ada niat solatnya. Kita lihat macam mana lafaz niat solat sunat tahajud. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi. Usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, itu merupakan lafaz niat. Sebelum solat kena baca niat tu. Baiklah, untuk kaifiahnya dalam rakaat pertama, sama macam solat-solat yang lain, perkara pertama mestilah niat beserta dengan takbiratul ihram. Mesti ada takbiratul ihram. Nama pun solat. Sebab ianya merupakan rukun dalam mana kita mendirikan solat. Ingat tak rukun solat ada berapa? Rukun solat ada 13. Okey, Ustaz nak nyanyi ni. Dengar balik. Kita refresh balik berkenaan dengan rukun solat. Rukun solat ada 13 saja. Lepas tu macam mana? Mesti kita ingat ke semua rukun.
Kalau kita tinggal salah satu rukun, nanti solat kita akan terbatal. Niat diri tegak, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku' i'tidal, sujud duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam, tertib. Ada 13. Ingat balik ya. Daripada niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, itu semua merupakan rukun. Kalau kita tinggal, maka solat kita akan terbatal. Jom kita lihat kaifiah dalam kita mendirikan solat sunat tahajud. Yang pertama, mesti niat. Nampak niat kan? Sebab niat tu rukun. Selepas tu, takbiratul ihram. Sebab tu dia tulis kat situ, niat beserta takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram merupakan rukun. Baik, seterusnya membaca surah Al-Fatihah. Rukun kan? Rukun, kena baca. Lepas tu, nombor 3 dia kata membaca surah Al-Kafirun atau surah-surah lain. Baik, ini pilihan. Nanti mesti ada tanya, Ustaz, kalau tak baca surah tak apa ke lepas Al-Fatihah? Tak apa, tak ada masalah. Tapi, dalam kita mencari kesempurnaan dalam beribadah, kita kena baca surah-surah pilihan. Itu adalah lebih baik. Seterusnya rukuk. Selepas rukuk, i'tidal. Semua yang Ustaz sebut ni merupakan rukun dalam solat. Sujud, duduk antara dua sujud, lepas tu sujud dan akhirnya bangun untuk rakaat kedua. Baik, dalam rakaat kedua kita lihat sama juga baca Al-Fatihah sebab rukun. Yang kedua, membaca surah Al-Kafirun atau surah-surah lain. Sama macam tadi, pilihan. Tak kisah nak baca surah apa. Kalau tak nak baca surah Al-Kafirun, bacalah suratul Ikhlas, surah An-Nas. Nak baca panjang sikit, bacalah surah As-Sajdah, surah Al-Insan, suratul Waqi'ah. Macam-macam surah kita boleh pilih. Lepas tu, dah habis baca surah pilihan, rukuk. Lepas rukuk, i'tidal. Lepas tu sujud. Duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali dan kemudian bangun, duduk dan membaca tahiyat, akhir, salam, tertib dan insya-Allah kita dapat menyelesaikan solat sunat tahajud dengan baiknya, insya-Allah. Baik. Itu merupakan kaifiah dalam kita mendirikan solat sunat tahajud. Insya-Allah Ustaz doakan murid-murid berada di rumah dapat mendirikan solat sunat tahajud ini dengan baik, dengan merujuk kaifiah mendirikan solat sunat tahajud pada halaman 30 buku fiqh tahun 4 ini, insya-Allah. Baik, untuk doa, selepas kita mendirikan solat, kenalah kita baca doa mohon kepada Allah untuk memberikan perlindungan kepada diri kita, memberikan kebaikan kepada diri kita. Dan dalam masa yang sama kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas salah dan silap semasa kita hidup di muka bumi. Sebab kita, bila mana kita jadi insan, kita jadi manusia, kadang-kadang kita tak sedar apa yang kita lakukan itu sama ada baik ataupun buruk, sama ada sengaja ataupun tidak. Kita kena sentiasa bermunajat dan memohon keampunan daripada Allah. Baiklah. Murid-murid juga boleh menggunakan ataupun boleh membaca doa yang ada di dalam buku teks ni. Lihat pada halaman 31 berkenaan dengan doa solat sunat tahajud. Baik. Ustaz baca, insya-Allah nanti kalau dekat rumah nak ikut pun boleh, tak ada masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqqan wal jannatu haqqan wan naru haqqan was sa'atu haqqan wan nabiyyuna haqqan wa Muhammadun haqqan. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu
wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Maksud dia, kalau kurang fasih untuk berdoa dalam bahasa Arab, boleh juga berdoa dalam bahasa Melayu. Ambil je maksud dia, Ya Allah, bagimu segala pujian, Engkau penegak langit dan bumi dan alam semesta dengan segala isinya. Bagimulah segala puji, Engkau Raja penguasa langit dan bumi. Bagimulah segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagimulah segala puji, Engkau yang benar dan janjimu adalah benar dan perjumpaanmu itu adalah benar. Firmanmu adalah benar, syurgamu adalah benar, nerakamu adalah benar, hari kiamat adalah benar, para nabi adalah benar dan Nabi Muhammad adalah benar. Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri dan denganmu aku beriman. Kepada Engkaulah aku bertawakal. Kepadamu tempat kembali dan kepadamu jua kami rindu dan kepadamu jua kami berhukum. Ampunilah kami di atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itu merupakan doa yang boleh kamu guna pakai ataupun boleh kamu baca selepas kamu mendirikan solat sunat tahajud. Tapi bagi ustaz sebaik-baiknya bacalah doa ikhlas daripada hati kita, sebab bila kita lafazkan sesuatu yang ikhlas daripada hati dan sanubari kita kepada Allah, insya-Allah doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab lahirnya daripada hati kita yang tulus ikhlas ini, insya-Allah. Baiklah murid-murid yang ustaz kasih. Okey, sebelum ustaz nak tamatkan video pada hari ini berkenaan dengan solat sunat tahajud, kita lihat dulu muka surat 32. Dia kata apa tu? Tahukah anda? Nampak tu. Tahukah anda? Tahu tak? Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang solat sunat tahajud sehingga sanggup mengejutkan isteri dan anak-anak baginda yang sedang tidur untuk sama-sama menunaikannya. Nampak? Rasulullah lakukan ibadah solat sunat tahajud ni di rumah. Ibarat solat sunat ini merupakan solat sunat yang wajib. Bukanlah dia nak kata kepada anak-anak isteri ni wajib buat. Tak. Tapi dia nak bagi tahu bahawa keberkesanan ataupun hebatnya solat sunat tahajud. Sebab Allah sangat memandang baik dan sangat kasih akan orang yang bangun malam beribadah, lebih-lebih lagi bangun untuk mendirikan solat sunat tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Bukan mudah sebenarnya murid-murid nak bangun malam ni. Dia kena istiqamah, lepas tu hati kena baik, insya-Allah Allah akan berikan kita peluang untuk mendirikan solat sunat tahajud. Bukan semua orang tahu boleh bangun malam buat solat sunat tahajud ni. Tapi kalau kamu dapat buat, maka kamu adalah orang yang terbaik, insya-Allah. Baik, sebelum Ustaz habiskan, kita lihat sikit berkenaan dengan hikmah. Bila sebut hikmah, maka ianya adalah tentang kelebihan. Kelebihan sekiranya kita mendirikan solat sunat tahajud. Baik, dia kata apa? Hikmah dia yang pertama, mendapat keampunan dan keredaan Allah. Kalau kita banyak melakukan perkara-perkara sunat, lebih-lebih lagi solat sunat tahajud, Allah akan memberikan keampunan kepada kita dan juga meredai kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang kedua, mudah mendapat rezeki. InsyaAllah Allah akan berikan rezeki. Walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun, dalam keadaan pandemik macam ni sekalipun, insyaAllah rezeki itu tidak akan terputus. Allah akan limpahkan dengan cara apa sekalipun. Ketiga, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada wabak.
dan akhirnya dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Taala. Masya-Allah. Murid-murid yang Ustaz kasihi, sama-sama kita istiqamah dalam agama, istiqamah dalam mendirikan ibadah, dalam melakukan apa jua ibadah, lebih-lebih lagi ibadah solat dan juga membaca Al-Quran. Ustaz doakan Allah SWT memberikan keampunan kepada diri kita semua, memberikan kemudahan hidup bagi diri kita semua, lebih-lebih lagi dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19 sekarang ni, insya-Allah. Okey, pesan Ustaz, duduk dekat rumah, duduk dalam keadaan yang baik, senyum-senyum selalu, jangan keluar rumah, jaga kesihatan dan jaga keselamatan diri, insya-Allah. Ustaz akan tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.